Ada yang mengatakan sebenarnya di sini tidak ada mula-mula ni. Kitabul Ilm, Bismillahirrahmanirrahim, bab qaulillahi ta'ala, selalu. Tak ada bab fadlil ilmi tu, tak ada sini. Dia kata gitu. Ada yang berpendapat gitu. Lepas tu ada ni. Dia kata dalam nuskha yang lain ada yang tak ada. Ni perkataan ini. Fadlil ilmi ni pada muka surat 75, situ ada, kata dia. Sini ni tak. Tetapi oleh kerana anak-anak murid Imam Bukhari ataupun penyalin kitab Bukhari ni zaman dulu, dia kira hak ni hak mula-mula ni, dia apabila dia perhati ayat Quran dan dua ayat Quran ni dalam bab ni, ini semua menunjukkan kelebihan ilmu. Jadi dia buat bab ni, bukan hak Bukhari. Itu jawapan satu golongan. Bukan hak Bukhari buat ni, ini anak buah dia. Jadi dia tak saya menyalahkan guru, dia menyalahkan anak murid. Mana kira-kira begitulah. Tetapi boleh jadi lagu tu pun. Tetapi dalam banyak nuskha ada ni, seperti hak ni, hak lain-lain pun dia ada ni. Bab fadlil ilmi ni ada. Jadi dah ada dua, jadi bulan. Bila bulan dia bercanggah dengan syarat Imam Bukhari. Iltizam yang dia buat atas diri dia untuk dia tulis kitab dia ni, lagu ni seragam semua. Lagu mana? Maka Aini, Badruddin Aini, salah seorang syarih Bukhari yang terkenal selain daripada Hafiz Ibn Hajar, Aini, dia kata sini ni kita takwilkan ilmi ni dengan makna alimi. Bab fadlil alimi. Ini bab kelebihan orang alim, bukan kelebihan ilmu. Pada muka surat 75 tu, tu kelebihan ilmu. Di sini ilm dengan makna alim. Lepas tu orang kata dah, ni silap kau lagu mana? Tak ada alih ni. Kalau ada alih lepas ain tu tak apalah kita kata alim. Adakah ini tashif? Adakah ini bermakna kesilapan dalam tulisan? Hak sebenarnya sepatut ditulis alim, al-alim, tiba-tiba jadi ilm. Atau memang tidak, memang al-ilm dah, tetapi masdar di sini dipakai dengan makna isim fa'il dalam bahasa Arab. Jadi boleh dikatakan ini dia faham di sini ni bukan silap tulis dah, tak ada silap tulis, tetapi ilm dengan makna alim. Dengan makna alim. Supaya misalnya dalam bahasa Arab ni banyak adlun. Itu masdar dengan makna adil. Dengan makna adil. Misalnya babul adli, babul adili. Adil dengan makna adil. Itu biasa dalam bahasa Arab, kata dia. Tapi orang lain tak setuju. Orang lain kata tak kena tu lagu tu. Tak kena tu. Sebab apa? Kalau kita perhati ayat ni, orang-orang Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi ini nak cerita kelebihan ilmu. Orang-orang yang diberikan ilmu tu, ni ilmu, kelebihan ilmu, bukan kelebihan orang alim. Walaupun kalau mengikut ain ni dia kata orang alim di sini maksudnya sebab apa dia tu lebih? Sebab dia ada ilmu dia lah. Sebab dia ada ilmu dia lah. Sebab itu dia jadi lebih. Yang minta ilmu tu buat apa? Supaya jadi alim lah. Jadi alim tu satu kelebihan. Jadi dia bagi tu. Tapi agak dia takwil lah dia tu agak jauh lah sikit. Dengan sebab itu orang lain tidak setuju. Orang lain kata tidak, tak payah takwil pada ilmu tu, tapi kita takwil pada fadli tu. Itu dia. Ini semua ni nak suruh tidak jadi berulang lah tajuk Imam Bukhari ni, sebab dia sudah iltizam dah, tak sebulan. Dia tak akan bulat tajuk dalam kitab dia. Jadi yang lain pula kata, misalnya Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, dia kata fadli itu situ kita takwil situ. Bab fadlil ilmi di sini makna fadli dengan makna kelebihan, keutamaan. Hak ni pada muka surat 75 tu bab fadli itu dengan makna zaid, ataupun ma zada,
minal ilmi. Tu zaidil ilmi, babu zaidil ilmi. Ini bab ilmu yang lebih daripada ilmu yang diperlukan. Gitu. Hak ni kelebihan ilmu. Hak nu fadli, dalam bahasa Arab dia ada banyak makna. Salah satunya kelebihan, keutamaan. Yang kedua dengan makna lebihan, hak lebih daripada keperluan. Hak lebih daripada keperluan. Misalnya kita kata fardu kifayah, ilmu fardu kifayah tu hak lebih daripada keperluan. Hak keperluannya fardu ain. Nak cerita sana tu tentang hak ilmu yang tidak semua orang perlu. Ilmu yang di luar daripada keperluan asal. Ilmu yang tidak utama. Setara mana ilmu tu? Adakah sia-sia belajar ilmu tu? Adakah tak ada faedah? Tak boleh pahala? Tak ada kelebihannya belajar ilmu tu? Imam Bukhari buat suku sana. Dia nak cerita di sana dalam pada muka surat 75 tu, kalau dalam risalah kita ni, ilmu lebih daripada keperluan semua orang pun tetap ada kelebihan. Dan ada keistimewaannya, ada pahalanya, ada ganjarannya. Tidak sia-sia, tidak termasuk dalam perkara sia-sia. Hak Nabi larang buat benda sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu, dia tidak buat benda yang tak ada faedah. Jadi belajar hak lebih daripada keperluan tak ada faedah kah? Imam Bukhari dia buat bab suku sana je, nak ayat hak lebih daripada keperluan pun ada faedah juga. Bukan tak boleh pahala. Itu tidak boleh kita kata termasuk dalam benda tak ada faedah, sia-sia. Tidak. Jadi Imam Bukhari nak ceritanya hak Islam menggalakkan umat dia belajar ni bukan ilmu fardu ain sahaja, tetapi ilmu fardu kifayah pun digalakkan juga. Itu tujuan dia buat bab zahirnya nampak serupa, tetapi makna dia tidak serupa, maka tidak ada takrar, orang panggil, tidak ada bulan. Kalau lagu tu tak apa. Itu cara. Itulah jawapan ulama. Itu orang panggil tidak bulan lah tu, lagu tu. Sebab walaupun lafaz dia, zahir dia nampak serupa, makna dia, maksud dia tidak serupa. Tak apa, selesai. Gitu tu yang moleknya. Gitulah. Kelebihan ilmu. Dan firman Allah Ta'ala. Dan ini bab firman Allah Ta'ala. Yang ini berkait dengan, berhubung dengan kelebihan ilmu itulah. Apa firman Allah SWT? Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberikan ilmu itu beberapa darjat. Banyak darjat. Darjat yang besar-besar. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Jadi di sini dia sebut hak Allah SWT angkat. Kita angkat dalam dunia ni, angkat macam-macam lah. Sebab kita kata bui gaji, bui habuan, bui gotu-goni, itu sebagai satu penghormatan kepada ahli ilmu. Itu mengangkat lah tu orang panggil. Bui pangkat, bui kedudukan, yang lebih daripada orang lain, itu angkat lah tu. Itu hak zahir. Zahirnya kita angkat, pada hakikatnya Allah SWT lah angkatnya. Tapi Allah SWT angkat ni orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu tu, dia sebut darajatin. Tu dalam bahasa Arab tu dia ada makna tu, nakirah. Itu dipanggil isim nakirah. Tangkir di sini dengan makna apa? Memanglah jamak tu makna banyak dah, beberapa ataupun banyak darjat. Memang makna banyak dah jamak tu. Tetapi apa dia buat dalam bentuk nakirah? Dalam bentuk nakirah orang panggil. Nama umum, tidak khusus. Tidak dalam bentuk ad-darajat, ada alif lam. Kalau ada alif lam, lain cerita. Ni tak ada alif lam. Kenapa dia sebut begitu? Sebab ulama-ulama mengatakan tangkir di sini, sebutkan nakirah di sini lit ta'zim, untuk mengagungkan, membesarkan, memuliakan darjat itu.
Nak ceritanya darjat ini darjat yang sangat istimewa, darjat yang besar. Kemudian bukan satu, banyak. Itu maksud dia. Beberapa banyak darjat yang istimewa, yang besar-besar. Pangkat darjat yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Itu maksud darajat di situ. Sebab dalam bahasa Arab dia ambil kira belaka tu. Dia ambil kira belaka ni dalam bentuk ni, dalam bentuk ni dia ada makna belaka. Jadi Allah SWT bui banyak darjat. Lepas tu darjat tu pula darjat yang besar-besar, yang istimewa, yang tinggi-tinggi. Tetapi nakirah ni tidak maklum. Kita tak tahu hak Tuhan bui darjat saat ni tu dalam bentuk mana, hak besar saat ni dalam bentuk mana. Itu dia sembunyikan, dia tutup, dia tidak bui tahu pada kita. Seperti mana dia tidak bui tahu tentang ganjaran-ganjaran dia atau pahala dia, pahala amalan hak lain-lain kan, dia tidak bui tahu dalam bentuk lagu mana, besar lagu mana. Cuma dia kayak besar, istimewa gitu. Hak ni pun hakikat dia kita tidak tahu. Tetapi sebagai orang Islam, bila Allah SWT kata gitu, maknanya darjat itu banyak, bukan satu. Dan darjat itu besar-besar, tinggi-tinggi. Dan darjat itu kalau hak dalam dunia ni pun mungkin kita tidak tahu, apalagi hak akhirat. Tentu sekali kita tidak tahu. Tapi kita kena percaya dah Allah SWT kata lagu tu, memang lagu tu lah. Orang yang beriman ada darjat dia, walaupun dia susah, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak ada apa kedudukan pada segi dunia, pada hakikatnya dia mempunyai darjat ataupun kedudukan yang besar-besar. Walaupun dalam dunia ni orang tidak panggil, kemudian kita kata darjah ni lah, datuk kau kita kata, datuk seri kau, tun kau, gapo kau, tak ada. Tetapi pada hakikatnya ada darjahnya di sisi Allah. Orang yang beriman saja tu ada kelebihan dia, ada banyak dah darjat dia. Lepas pada tu kalau ilmu pula ada, dua perkara dia sebut. Lagilah istimewa, lagilah lebih orang tu. Dan darjat kita dapat tengok dalam dunia ni seperti yang kita sudah maklum lah. Cuba tengok darjat tu sesuai. Tahap ni dia mengajar, kalau mengajar lah kita kata mengajar sini. Tahap ni dia mengajar menengah. Tahap ni dia mengajar college kah, universiti kah kita kata. Tahap ni universiti juga, tapi bahagian master kah kita kata. Tahap ni mana orang mengaji dengan dia tu untuk buat PhD kah misalnya kita kata. Jadi tidak sama tahap tu. Dari segi balasannya, ganjarannya, gajinya pun tidak sama. Itu hak zahir kita tengok. Pandangan orang pun gitu juga, tidak sama. Lepas tu banyaklah kalau kita perhatikan, hak ni belajar gini, hak ni belajar lagu ni, tidak sama juga pandangan masyarakat. Tidak sama juga. Hak ni belajar sini, hak ni belajar sini, tidak sama juga. Banyak tu, tak serupa tu darjat tu. Hak ni belajar kitab ni, hak ni belajar lagu ni, tidak sama. Hak ni belajar dengan orang kafir, misalnya orientalis. Hak ni belajar dengan ulama Islam yang wara', yang alim, yang betul-betul beriman dengan Allah SWT. Lain. Banyaklah hak tidak sama tu. Dia ada darjat. Dalam dunia ni pun tidak sama, akhirat esok pun tidak sama. Kau banyak ilmu, kau banyaklah darjatnya kira-kira. Tapi syaratnya kena ada iman tu lah. Bagi orang Islamnya, bagi orang Islam baru ada maknanya kalau ada iman tu. Kalau tidak, hanya faedah dia tu sekadar dunia sahaja. Bagi kita orang Islam ni bukan matlamat, dunia tu sahaja, bukan matlamat. Lepas pada tu, wallahu bima ta'maluna khabir. Dia sebut, ni ayat Quran ni dia pelik. Dia semua dia ada kan pengunci dia tu. Innallaha sami'un basir, akhir dia tu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, akhir dia tu. Macam-macam kan penutup hujung ayat ni, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Apa makna? Berkait dengan iman, berkait dengan ilmu. Apa makna? Sinilah. Sinilah bendanya, rahsia dia. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Kamu ngaji buat gapo? Allah tahu. Kamu semata-mata nak makan gaji ke? Kau nak menjaga bangsa kamu, umat kamu,